juga sekiranya mampu untuk saya jawab sekarang. Sekiranya tidak, kita akan kembali kepada mereka yang lebih mengetahui, para ulama, agar kita dapat mengambil faedah daripada apa yang mereka akan katakan. Okay. Ada soalan-soalan yang menarik, iaitu kadang-kadang kita nampak dilakukan, maka kita akan bincangkan insya-Allah juga pada sesi sebentar lagi insya-Allah. Kita akan berlanjut sampailah jam 12.30 insya-Allah. Daripada hadis yang bersama kita masih dalam hadis yang mana Nabi SAW disihir, dan hadis itu adalah hadis yang sahih dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan syubhat-syubhat yang didatangkan oleh mereka, dakwaan mereka adalah untuk menjaga kesucian dan juga untuk membela Nabi SAW, kita kata tidak kena tempat. Kerana apa? Kerana dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan ini juga telah dapat kita terangkan tadi berkenaan dengan terkesannya seseorang dengan sihir tidak bermakna tercelanya seseorang itu, terutama apabila telah dapat janji daripada Allah pemeliharaan wahyu itu terpelihara. Begitu juga bagaimana Nabi SAW telah dijamin apa yang keluar daripada kata-katanya adalah wahyu Allah Ta'ala. Jadi dengan itu tidak ada kemungkinan boleh berlaku di situ kesihiran yang berlaku pada Nabi SAW akan mencecat celakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan ini telah kita bincangkan, dan insya-Allah saya ada terangkan juga sedikit sebanyak daripada perbincangan ini di dalam buku yang saya kumpulkan. Kita kembali kepada hadis yang sebelumnya, iaitu yang tertinggal tadi. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan syaitan ini, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Dalam riwayat inna syaitana yajri bainal ibn Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam badan manusia sepanjang ataupun dengan perjalanan peraliran darah. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita di antara ciri-ciri syaitan, dia boleh berjalan di dalam badan kita, bergerak di dalam badan kita. Tetapi kita akan bincangkan teknik-teknik yang digunakan oleh sebahagian untuk menangkap jin dan sebagainya, yang kita lihat bahawa di situ tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW yang lebih baik kita tinggalkan. Kemudian kita kembali kepada para sahabat Rasulullah menanyakan kepada beliau tentang ruqyah, maka Rasulullah bersabda, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyati ma lam takun syirkan. Dalam riwayat yang mengatakan ma lam yakun fihi syirkun, yang bermaksud bentangkanlah kepadaku ruqyah kamu. Tidak mengapa dengan ruqyah yang sekiranya tidak mengandungi kesyirikan. Jadi ada mantra-mantra, jampi-jampi yang dilakukan menggunakan bahasa yang jelas, yang kita tahu tidak ada di situ pemujaan, panggilan kepada nama jin dan sebagainya. Dia lebih kepada kita lihat minta hanya kepada Allah, kita kata tak ada masalah. Jadi tidak boleh kita hanya kata semua yang datang daripada kitab dan sunnah saja kita terima. Tidak. Bahkan mentera-mentera yang tidak ada di situ kesyirikan, tidak ada masalah. Dan dengan ini perlu kita ambil perhatian juga. Ada mentera-mentera yang nampaknya baik, tetapi kita katakan tidak sebenarnya daripada sudut maknanya mengandungi banyak mahzur. Makna mahzur perkara yang dilarang. Di antaranya sebahagian yang melakukan atau membacakan bacaan ke dalam air sebagai contoh untuk mengubat perlukaan dan sebagainya. Lalu dibacakan
dengan kita katakan menyebut nama-nama nabi-nabi. Kita kata ini tidak tepat. Kerana yang memelihara kita, yang menjaga segala yang ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepercayaan sebahagian mengatakan nabi ini menjaga ini lautan, nabi ini menjaga hutan, nabi, kita kata ini semua adalah dakwaan yang tidak mempunyai dalil, dan dia adalah jelas kesalahannya, kerana tidak ada yang memelihara segala-galanya melainkan Allah. Dan kalaulah dakwaan kita itu betul, mesti ada buktinya. Tapi tidak ada bukti yang sahih daripada Nabi SAW maupun daripada Al-Quran yang menunjukkan akan dakwaan tersebut. Kemudian kita lihat daripada makna ruqyah pula. Ruqyah secara bahasa didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Imam Al-Azhari mengatakan raqa raqi ruqyatan wa ruqyan idza awwadha wa nafath. Seorang peruqyah menjampi dengan ruqyah jika ia memohon perlindungan dan menghembuskan pernafasannya. Mana nafasnya dia hembuskan dengan tiupannya. Itu namanya nafas. Jadi sebab itu kita minta perlindungan Allah dalam daripada sudut kita katakan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nafi ini adalah maksudnya di situ adalah daripada hembusan-hembusan ni. Imam Ibn Al-Athir menuturkan ar-ruqyah hiya al-'awdhatu allati yurqa biha sahibul afah kal humma wa sar' wa ghairu dhalika min al-afat. Ruqyah yakni doa perlindungan yang dibacakan untuk orang-orang yang sakit, misalnya sakit demam, epilepsi, dan sebenarnya epilepsi di sini adalah juga dalam istilah sara' ni dia ada dua maknanya. Sama ada epilepsi iaitu sawan ataupun rasukan. Dan berbagai penyakit lain. Imam Ibnul Manzur mengatakan ar-ruqyatu al-'awdhatu ma'rufatun wal jam'u ruqa wa taqul istarqaitu faraqani ruqyatan fahuwa raqin yuqalu raqa ar-raqi ruqyatan wa ruqyan idza 'awwadha wa nafath fi 'awdhatihi. Ruqyah doa perlindungan, jamaknya ruqa. Kita katakan aku meminta ruqyahnya dan ia meruqyahkanku, ia disebut sebagai raqi. Yang meruqyahkan dinamakan raqi. Dikatakan peruqyah meruqyah dengan satu jampi jika ia meminta perlindungan dan menghembuskan nafas dalam doanya. Jadi kita katakan di antara ruqyah, sifat ruqyah itu juga kita menghembuskan. Imam Ibn Qayyim ada menerangkan tentang hembusan-hembusan. Jadi nafas-nafas kita sebenarnya ada yang nafas-nafas yang daripada yang baik dan juga yang buruk. Jadi kalau bacaan daripada apa yang kita baca tu, maka begitulah sifatnya, hembusan tersebut. Kalau yang dibaca itu adalah yang baik, maka hembusannya adalah hembusan yang baik, memberi kesan kepada kebaikan. Manakala kalau hembusan itu adalah hembusan yang daripada kata-kata yang buruk, yang penuh dengan kesyirikan dan sebagainya, maka kesannya adalah kesan yang buruk juga. Jadi dengan itu kita katakan, dengan ini kepercayaan kita terhadap kesan daripada kata-kata. Sebab itu kata-kata yang baik ini dinamakan sebagai baqiyatus salihat, perkara yang akan kekal selama-lamanya. Jadi jangan kita rasa kata-kata kita tidak ada faedah. Bahkan setiap kata-kata yang kita katakan akan diperhitungkan. Sebab itu Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau dia diam. Dan dengan itu perkataan yang baik ini kita lihat akan menguntungkan orang yang berkata dengannya. Manakala perkataan yang buruk pula akan kita katakan akan mencelakakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, inna ar-rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulki laha balan fa adkhalahu Allah biha 70 kharifan. Yang bermaksud, seorang lelaki dia bertutur, dia mengeluarkan satu perkataan, dia tidak kisah tentang apa yang dikeluarkan itu, tetapi dengan dia keluarkan kalimat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam neraka 70 musim. Ulama kata 70 tahun. Kenapa? Dengan satu perkataan sahaja yang disebutkan,
Allah masukkannya ke dalam neraka selama 70 musim. Ini satu perkara yang sangat menakutkan. Jadi perkataan kita, kalau tidak ada yang baik, lebih baik kita diam. Kerana kita tahu bahawa kata-kata itu sama ada kata-kata yang akan memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala atau meredakannya. Jadi kalau kita tak boleh meredakan Allah dengan perkataan kita, lebih baik kita diam daripada kita mendapatkan kemurkaannya. Itu satu perkara yang kita harus ambil perhatian. Begitulah dalam kita mengeluarkan kata-kata yang sama ada kita lihat permintaan ataupun kita minta bantuan kita, perlindungan kita daripada selain Allah, maka ini jelas akan membawa kepada kemurkaan Allah yang sangat besar, kerana dia telah melakukan kesyirikan di dalamnya. Ruqyah secara istilah pula, secara istilah syar'i, kita ambil ruqyah dari istilah syar'i. Ruqyah secara istilah didefinisikan para ulama sebagai berikut. Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi mengatakan, ruqyah hiya al-'awdhatu bi dhammil 'aini ay ma yurqa bihi du'a li talabi syifa. Ruqyah adalah perlindungan, yakni doa yang diucapkan untuk memohon kesembuhan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ar-ruqa bi ma'na ta'widh wal istirqa talabur ruqyah wa huwa min anwa'id du'a. Ruqyah arti doa perlindungan, al-istirqa yakni meminta ruqyah, maka ruqyah termasuk jenis doa. Yang saya akan datangkan di sini, sebenarnya saya dalam buku yang saya letakkan, saya ada datangkan beberapa syarat-syarat doa, adab-adab doa, dan juga waktu-waktu, keadaan, tempat yang mana doa itu mustajab. Semua kita ambil dapat main faedah. Cuma tak dapat saya datangkan, tak sempat saya datangkan semua dalil-dalil. Saya hanya berikan point form saja. Tapi kalau nak dalil, tunggulah lagi bila semua, kalau sempat saya lakukan ni pada masa akan datang. Yang poinnya boleh rujuk dalam buku doa yang telah ada dalam pasaran. Saya rasa agak baik untuk kita jadikan maklumat supaya kita dapat memberikan tumpuan kepada doa kita. Kita ingin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita mujabud da'wat, orang yang mana diterima doanya. Dan kalau kita diterima doanya, kita insya-Allah amalan-amalan yang kita lakukan juga insya-Allah akan diterima. Kerana korang yang mujabud da'wat, sebenarnya doa ni merangkumi semua perkara. Merangkumi ibadah, merangkumi permintaan. Sebab tu ulama terangkan doa ni terbagi pada dua. Du'aul ibadati wa du'aul mas'alati. Doa ibadah dan doa masalah permintaan. Kerana apa? Tujuan kita doa untuk apa sebenarnya? Sila untuk apa? Awak doa ni untuk apa? Untuk dapat bantuan Allah. Okey. Tapi akhir daripadanya kita nak apa? Itu dia. Jadi kita katakan tujuan kita berdoa daripada apa kita minta, sama ada untuk mendapatkan kebaikan, sama ada di dunia atau di akhirat, ataupun untuk menolak kemudaratan yang menimpa kita atau yang akan menimpa kepada kita sama ada di dunia ataupun di akhirat, supaya yang lain, yang paling penting daripadanya adalah diperkenankan. Betul? Jadi begitulah kita lihat dalam ibadah kita. Kita lakukan salat ni untuk apa? Nah, awak lakukan solat, puasa, zakat, untuk apa? Untuk cari keredaan Allah. Baik. Tapi ibadah-ibadah itu untuk apa awak lakukan? Mungkin itulah jalan untuk dekatkan diri kepada Allah, dapat keredaan Allah, betul. Tapi setelah awak lakukannya, awak ingin apa daripada ibadah-ibadah itu? Siapa cakap tadi? Saya tak dengar. Angkat tangan. Pahala. Okey, pahala masuk. Lagi yang paling penting daripada ibadah-ibadah itu, kerana ada orang dakwa, saya tak nak ibadah ni, tak nak pahala. Tak betul lah. Kerana kalau dia kata tak nak pahala, dia kata nak apa? Nak Allah saja. Kita kata di situ perbincangan lain, tapi salah daripada sudut dasar pertuturannya. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak mengajar demikian. Kedua, kita kata balik semula. Masih lagi. Saya ingin awak keluarkan adanya faedah. Apa
Okey, awak kalau pergi haji untuk apa? Haji, puasa, zakat, umrah dan sebagainya. Syurga. Tapi syurga dengan amalan ke kita akan masuk? Tidak kata tidak kan jadi. Laksanakan perintah. Okay. Tapi ada tak pengharapan kita daripada solat dan zakat ni untuk apa? Selalu kalau orang lakukan amalan ibadah dia, kita doakan apa? Diterima juga. Sebagaimana kita minta permintaan kita di dunia, apa-apa hajat kita, untuk mendapatkan kebaikan atau menolak kemudaratan, daripadanya untuk apa? Diterima. Kita minta solat kita, puasa kita, zakat kita, sebagainya untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab maknanya makna doa. Sebab itu dalam kategori doa juga. Sebab itu doa dinamakan sebagai doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa itu dibagi pada dua, satu ibadah, satu permintaan. Kedua-duanya kita minta Allah SWT untuk menerima daripada kita setiap apa yang kita mintakan. Yang kita mintakan daripada salat dan zakat sebagainya, supaya Allah terima. Sebab itu kita kata taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga dapat umrah yang makbulah, haji yang mabrurah. Dapat haji yang mabrur, kita dapat penerimaan daripada ibadah tersebut. Jadi dengan itu kalau kita lihat, kita inginkan penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dalam doa. Jadi dalam kita meruqyah orang, untuk dia apa? Akhir daripada tujuan kita ruqyah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam mengeluarkan jinnya, menghilangkan sihirnya. Itu daripadanya. Jadi adakah dia doa? Dia doa juga. Boleh faham nanya poin? Okey. Setelah faham, kita boleh teruskan dengan yang lain. Sebab tu dalam bab ini dia katakan ruqyah itu adalah doa juga. Kerana daripada kita ruqyah orang ni, kita inginkan supaya dia dapat kesembuhan daripada apa yang mengena padanya. Sa'ad Sadiq Muhammad mengungkapkan ar-ruqa fil haqiqati du'aun wa tawassulun yatlubu fiha Allah shifa'al maridi wa dhahabil illati min badanihi. Ruqyah secara hakiki yakni doa dan tawasul yang mengandungi permohonan kesembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya penderitaan dari badannya. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar, para ulama menuturkan ruqa jam'u ruqyah wa hiya kalimatun yaquluha an-nasu li daf'i syarrin aw raf'ihi aw yuhsinuna biha anfusahum hatta la yusibahum makruhun aw yu'alajuna biha maridan hatta yabra min maradihi. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah merupakan kata-kata yang diucapkan manusia untuk menangkal keburukan, kemudaratan atau menghilangkannya, yakni membenting diri daripada hal-hal yang dibenci dengannya atau mengobati orang yang sakit hingga terbebas dari penyakitnya. Ini maksudnya ruqyah. Jadi bermakna kita boleh ruqyah diri kita sendiri? Kita kata boleh. Kerana ruqyah ini kita mengambil jalan untuk penyembuhan. Tawassul ini mana tawassul? Orang kecil cakap tawasul ni, orang faham tawasul pada perkara-perkara yang kita kadang lihat orang lakukan. Tapi sebenarnya tawasul yang dimaksudkan dari sudut ini adalah kita ambil sesuatu perantaraan untuk capai sesuatu matlamat. Kalau kita nak makan, mari kita ambil satu wasilah. Apa wasilah awak yang awak ambil untuk kenyang? Ada orang mengambil wasilah yang syariah, ada orang mengambil wasilah yang ghair syariah, yang muharramah. Kalau dia nak kenyangkan perutnya dengan isikan makanan dari bersumber yang haram, mencuri, itu wasilah yang ambil. Ataupun merompak, ataupun dia memakan riba, ataupun dia menggelintung orang, dan itu semua adalah masuk dalam kategori mengambil wasilah untuk kenyangkan diri. Jadi apabila dia ambil wasilah yang diharamkan, kita kata wasilahnya yang muharram. Begitulah kalau dia ambil wasilah yang dibersyariatkan, maka
wasilah ni wasilah yang disyariatkan, dibenarkan, bahkan digalakkan. Begitulah dalam apa kita ambil untuk doa itu diterima. Apabila kita inginkan doa diterima, kita ambil jalan-jalan wasilah yang boleh dapat penerimaan doa tu. Sebahagian orang menggunakan wasilah yang dilarang. Di antara wasilah yang dilarang adalah bertawasul dengan kedudukan seseorang. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu, berikanlah aku ini. Kata ini adalah tawasul yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Mereka ada dalil mereka gunakan, tetapi dalil itu adalah merupakan syubhat sebenarnya. Bukan dalil untuk mereka, tetapi dalil ke atas mereka. Kerana lafaz yang didatangkan bihaqqihi, jadi kita kata bukan haqqi di sini maksudnya adalah kedudukan Nabi SAW, tapi adalah doa Nabi SAW. Dalam lafaz hadis itu menerangkan sendiri. Ini kita akan bincangkan dalam bab yang lain kalau ada peluang lain. Nah, baik, kemudian kita katakan dalam dia terangkan di sini, apa saja yang kita ambil sebagai wasilah tawasul, kita bertawasul untuk mendapatkan pembaikan atau penyembuhan, ini dinamakan sebagai wasilah atau bertawasul dengannya. Dan dengan ini kita katakan, ambillah sahaja yang telah disyariatkan dan hindarkan daripada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dalam kita mengharapkan doa itu diterima, kita sama ada menggunakan bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya, atau kita bertawasul dengan amalan saleh yang kita lakukannya, dan atau kita bertawasul dengan orang yang hidup, yang saleh, yang hadir, yang mampu bersama kita. Bermakna dia hadir dan dia mampu. Kalau dia hadir, dia tengah koma, buat apa nak minta daripada dia? Kalau misalnya dia tak hadir, dia di kawasan yang berbeza, buat apa kita minta daripadanya? Kerana dia manusia. Manusia tidak boleh kita berikan sifat-sifat mengetahui alam ghaib. Dengan itu, apabila kita katakan dia boleh dengar apabila kita panggil namanya, ini adalah dakwaan sahaja, tidak terbukti dengan adillah syar'iyah. Kalau tak ada dalil-dalil syar'i yang menunjukkannya, maka menunjukkan itu hanyalah dakwaan, atau kita ada tipu daya daripada syaitan. Namun di antara definisi yang paling lengkap memenuhi aspek jami' dan mani'. Apa makna jami' dan mani'? Yang dimaksudkan daripada aspek jami' dan mani', dia adalah yang mengumpulkan dan dia menghalang. Maknanya apa? Dia mengumpulkan apa yang masuk dalam kategori itu, tak keluar daripadanya, mana mesti masuk. Dan apa yang tak masuk dalamnya, jangan masuk. Faham poin? Seperti contohnya yang senang kita datangkan, selalu saya datangkan contoh ini. Sila definisikan apakah itu air. Silakan. Apakah definisi air yang saya minum? Tak kisah. Tak mesti betul. Ini perbincangan. H2O dia kata. Lagi air. Definisikan air. Sumber menghilangkan dahaga. Air Gatorade, H2O, air Red Bull, hilangkan tenaga, nambahkan tenaga ataupun hilangkan dahaga. Air juga namanya. Maknanya kita telah masukkan sesuatu yang tak di dalamnya. Dia tidak mani', dia tidak menghalang. Jadi sesuatu definisi mesti jami' dan mani'. Mana dia merangkul semua yang dia adalah sifatnya, dan dia menolak semua yang tidak masuk daripadanya. Itu makna jami' dan mani'. Kalau kita definisikan air, fadal. Air, masih air lagi.
Liquid form, minyak liquid form. Airkah dia? Baik. Jadi menunjukkan definisi itu tidak menghalang yang bukan air masuk dalamnya. Maknanya minyak masuk juga dalamnya. Seperti air. Pokok adalah ciptaan Allah bagi kegunaan manusia. Masuk dalam air. Baik. Jadi dia memasukkan sesuatu yang bukan daripada golongannya. Sesuatu ciptaan Allah yang untuk kegunaan manusia. Banyak. Padi pun air juga, kerana definisi itu dah mengkategorikan dia air. Okey, jadi definisi mesti merupakan jami' dan mani'. Merangkum semua yang dia sebahagian daripadanya dan menolak apa yang bukan daripadanya. Dan ini tidak mani', tidak menghalang. Pokok pun masuk, beras pun masuk, dan sebagainya masuk. Silakan. Cahaya yang suci lagi menyucikan. Okey. Dari sumber alam. Okey. Lagi? Ada lagi? Dan bukan dari laut. Okey. Yang belum dicemarkan. Jadi kita mula menghalang sesuatu yang tak masuk padanya, dan kita telah menggabungkan semua yang termasuk dalam. Jadi itu cara definisi yang baik. Boleh faham? Jadi definisi yang baik adalah definisi yang jami', merangkum semua sekali yang dia sebahagian daripadanya, dan mani' menghalang semua yang bukan daripadanya. Boleh faham dari maksud jami' dan mani' sekarang? Okey? Nah. Diungkapkan Jurjani sebenarnya, Jurjani. Hiya ta'widh wiqayatul marid bi qira'ati syai' min al-Qur'anil Karim wa asma'illahi wa sifatihi ma'al ad'iyati syar'iyyati bil lisanil arabi aw ma yu'rafu ma'nahu ma'an nafthi li raf'il 'illati wal marad. Ini kita lihat dia punya definisi yang agak menyeluruh. Ruqyah yakni doa perlindungan, pencegahan bagi orang yang sakit dengan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, di samping doa-doa syar'i yang menggunakan bahasa Arab atau selain bahasa yang diketahui maknanya, disertai dengan hilang dari itu. Saya tambahkan disertai dengan penghembusan untuk menghilangkan apa yang mengena kepada seseorang itu, sama ada penyakit ataupun perkara yang menyusahkannya. Faham ini poin? Raf'il illati wal marad. Dia tertinggal untuk diterjemahkan. Baik. Hukum ruqyah. Ruqyah pada masa jahiliah hukumnya haram kerana penuh dengan kesyirikan, dan sampai kapan pun hukum ruqyah tetap haram apabila bercampur dengan kesyirikan. Harap bukan haram. Jadi di sini menunjukkan kepada kita ruqyah dasarnya diharamkan kalaulah bercampur dengan kesyirikan, kerana ruqyah yang pada masa dahulu penuh dengan kesyirikan. Masa jahiliah sudah tentu penuh dengan kesyirikan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan inna ruqa wa tama'im inna tiwala wa ruqa wa tama'im syirkun. Menerangkan bahawa ruqyah ini adalah sebahagian daripada syirik. Kalau kita lihat ruqyah ni kan disyariatkan, tapi kenapa di sini dinamakan sebagai syirik? Ulama kata ruqyah yang ada kesyirikan. Jadi ruqyah yang ada kesyirikan, walaupun dia pakai songkok ke, walaupun dia pakai sarban ke, walaupun dia mula dengan baca Quran sedikit ke, kita katakan kalau ada lafaz-lafaz yang ada kesyirikan, haram bagi kita untuk meruqyah dengannya atau melalui ini. Faham poin? Jadi bukan kita lihat seorang itu adalah peruqyah syar'i kalau sahaja zahirnya nampak kesalihan. Kita harus lihat apa yang diruqyahkan dahulu. Kita harus dengar apa yang diruqyahkan dahulu, barulah kita boleh memastikan sama ada ruqyahnya itu ruqyah yang syariah ataupun bukan. Boleh faham tuan-tuan? Baik. Tata cara ruqyah. Syarat-syarat raqi, ini orang yang meruqyah.
Saya juga ada letakkan secara perinci sikit berkenaan dengannya. Mungkin boleh mengambil juga faedah daripadanya. Pertama, pantasnya, sepatutnya orang yang meruqyah adalah orang yang baik, saleh, konsisten, istiqamah, memelihara salat, ibadah, zikir-zikir, bacaan, amal-amal saleh, banyak melakukan kebaikan, jauh dari perbuatan maksiat, bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar dan kecil, berusaha selalu makan yang halal, khawatir dari harta yang haram atau syubhat, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itabatul dalam hadis, sekejap saya lupa dia permulaan, perbaikilah makananmu nescaya kamu menjadi orang yang doanya terkabul. Jadi doa terkabul dengan sumber makanan kita, pembesaran kita dengan yang halal. Sebagaimana Nabi SAW menerangkan berkenaan dengannya, beliau menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan jauh, dia dalam musafir lah. Orang perjalanan jauh ni dalam keadaan dia berjalan jauh, maknanya dia musafir. Rambutnya kusut, masai, badannya berdebu, berhabuk. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, dia kata. Lalu Nabi SAW meneruskan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu laha. Nabi SAW sabda, sedang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan yang haram, bagaimana boleh dikabulkan kerana hal itu? Jadi dengan itu menunjukkan jangan kita rasa bahawa doa-doa kita tidak dikabulkan, kita sangka buruk kepada Allah. Tetapi pertama, pertanyakan keadaan kita. Kedua, kita katakan kadang memang doa kita dikabulkan, cuma kita tak tahu. Nanti kita akan bincangkan, atau kita boleh bincang sekarang, bahawa Nabi SAW bersabda menerangkan bahawa setiap orang yang berdoa tidak lari daripada 3 keadaan. Sama ada diberikan kepadanya segera, atau dilambatkannya di akhirat, atau digantikan dengan sesuatu yang buruk yang akan menimpanya, diketepikan, dijauhkan daripadanya. Sebagai contoh, ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah menerangkan, di antara contohnya adalah kalau seorang itu mungkin pada hari itu dia terkena musibah, sepatutnya dari takdirkan dia kena musibah, tapi kerana doanya yang dia doa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh syarat-syarat dan adab-adabnya, maka dengan itu Allah tolakkan daripada musibah itu, tak mengena kepadanya, ataupun mengena kepadanya tetapi yang kalaulah kena padanya mungkin cederanya atau mungkin bawa kepada sesuatu yang lebih buruk, tetapi yang kena hanya sedikit saja. Dan ini menunjukkan bahawa Allah telah kabulkan permintaannya sebenarnya. Jadi kita jangan sangka buruk kepada Allah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, doa seseorang itu pasti akan dikabulkan melainkan sekiranya dia tergesa-gesa. Dan sahabat berkata, bagaimana orang itu tergesa-gesa? Dengan dia mengatakan, aku doa tak dapat pun apa yang aku minta. Jadi ini adalah keadaan orang yang tergesa-gesa. Doa sentiasa dalam keadaan yang penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahawa Allah akan menerima doa kita, insya-Allah. Berusaha selalu makan yang halal, khawatir dari harta yang haram atau syubhat, kerana sabda Nabi SAW, perbaikilah makananmu nescaya kamu menjadi orang yang doanya terkabul. Jadi elakkan, hindarlah daripada semua perkara yang membawa kepada doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sumber pendapatan kita bukan saja kita makan mesti cari yang halal. Ini ada cap halal ke tidak? Ini ada tulis halal ke tidak? Halal ni daripada Muiz ke bukan? Ataupun daripada mana? Yang ini tak boleh percaya sebagainya. Jadi kita kata tidak. Yang paling penting daripadanya adalah sumber awak. Kalau sumbernya haram, awak makan daripada dengannya awak beli dengan sesuatu yang halal pun, kita kata itu jadi haram bagi awak. Sama seperti seorang mencuri ayam dulu, mungkin zaman dulu ada orang banyak curi ayam. Lepas tu apa? Jangan lupa sembelih, baca bismillah, nanti tak halal makan. Kita kata halal tak dimakan? Tak halal makan, tetap tak halal. Kenapa? Kerana dia mencuri harta dari curian. Jadi dengan itu perlu kita ambil perhatian. Sumber mestilah halal.
Untuk mengetahui tentang sumber halal dan haram, pelajarilah bab tersebut dalam bab urusan muamalah, buyuk dan sebagainya. Beliau menyebutkan seorang yang melakukan perjalanan jauh, kita lihat ulama terangkan orang ini dia merangkumi beberapa perkara yang sebenarnya doanya sepatutnya mustajab. Kenapa mustajab? Kerana dia seorang yang musafir. Orang yang musafir doanya mustajab. Kemudian bukan saja itu, dia dalam keadaan yang terdesak. Orang yang dalam keadaan terdesak, doanya mustajab. Allah Ta'ala firman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dan siapakah yang akan menerima doa orang yang dalam keadaan terdesak ini dan menghilangkan kemudaratannya? Sudah tentu Allah. Jadi di sini ulama terangkan, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang yang dalam keadaan terdesak. Lalu orang ini pula berdoa dengan keadaan mengangkat tangan. Doa angkat tangan, adakah dia sunnah? Sebenarnya dia adalah sunnah. Ada khilaf ulama. Kita nak terangkan khilafnya sekejap, boleh? Khilaf ulama berkaitan dengan doa ni asalnya angkat tangan ke tidak. Asalnya angkat tangan ke tidak? Siapa boleh nak beri pandangan dulu? Tidak? Okey, apa hujahnya? Kerana setiap afwan, jazakallah Allah yang taala. Syukur. Kalau kita kata ya atau tidak, mesti kita ada hujah. Cuba kita, sebelum kita datangkan apa-apa, kita datangkan hujah. Sebaiknya apabila apa saja pendapat kita ada, pastikan dia berhujah, supaya kita dapat beri manfaat pada orang lain dengan hujah tersebut, dan kita tak digugatkan dengan apa orang kata selepas itu, kerana kita lakukan dengan keyakinan. Faham? Jadi kita tidak boleh diperkotak-katikkan oleh sesiapa pun. Kerana ramai di antara orang ramai sekarang ni hanya dia ikut kepada orang ramai buat. Ini tak nak. Orang ramai berjoget, dia berjoget, anggap dia sebagai agama. Padahal bukan agama. Agama tidak ada joget. Ulama tafsir mengatakan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan maraha. Maraha gembira. Dan ulama tafsir mengatakan berjoget. Jalan tak boleh berjoget sebenarnya. Joget sebenarnya adalah haram hukumnya. Ini dah jadi sebagai ibadah. Subhanallah. Mari kita berjoget, pergi dekatkan diri pada Allah. Tak masuk akal. Tidak ada kita lihat pendekatan diri dengan berjoget. Walaupun dia kata ni bukan joget sengaja, joget tak sengaja. Pasal tak sengaja, dia dah hilang deria. Masalah kita kata. Poinnya balik sebelum kita katakan, apabila kita kata doa, adakah dengan mengangkat tangan atau tidak? Ulama telah berbeza pendapat. Dalam masalah yang pertama, beliau kata adalah tidak angkat tangan. Mereka berdasarkan dengan dalil yang kita semua tahu. Al-aslu fil ibadati al-hazar. Asal bagi sesuatu ibadah adalah pengharaman, pelarangan. Illa ayridad dalil ala amrihi. Melainkan ada datangnya perintah untuk kita lakukannya. Boleh? Jadi kalau tak ada perintah untuk kita lakukannya, maka janganlah kita lakukan. Itu dasarnya. Oleh kerana doa ni ibadah, jadi asal ibadah dilarang. Jadi nak angkat tangan boleh tak? Dilarang. Melainkan Nabi angkat, kita angkat. Itu dasarnya. Okey? Yang kedua, ada mereka berpendapat bahawa asal doa adalah angkat tangan. Walaupun mereka akur terhadap dasar pertama yang disebutkan oleh golongan yang pertama tadi. Memang asal ibadah adalah larangan, tetapi telah dapat petunjuk daripada Nabi SAW bahawa doa pada dasarnya adalah angkat tangan. Melainkan di tempat Nabi tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Pada dasarnya. Jadi dengan itu mereka kata asal doa angkat tangan, melainkan di tempat Nabi tak angkat, kita tak angkat. Macam sama aja. Sama pada tempat yang Nabi kalau tak buat, kita tak buat.
Tetapi berbeza kalau kita lihat doa biasa. Doa asalnya angkat tangan ke tidak? Kita kata angkat tangan kerana dalam beberapa hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis Nabi SAW, innallaha hayyun halimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama' ay yaruddahu sifra. Yang bermaksud sesungguhnya Allah sangat pemalu dan juga halim, sangat pelembut. Dan dia malu terhadap hambanya kalau dia angkat tangannya ke langit lalu dia tolaknya dengan kosong dikasih. Jadi dalam hadis ini menerangkan bahawa Allah SWT menerangkan kalau orang tu angkat tangan ditolak kosong, Allah tidak akan berikannya, menunjukkan setiap doa pasti diterima. Kemudian daripada hadis ini juga Nabi SAW menerangkan apa dia buat orang tu. Dia angkat tangannya kedua ke langit lalu kata ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabb, wahai Rabb. Maka dengan ini menunjukkan asal doa angkat tangan, melainkan di tempat Nabi tak angkat, kita tak angkat. Seperti kita lihat dalam solat Jumaat, seperti misalnya kita lihat dalam selepas solat fardu, kita tidak ada periwayatan yang menunjukkan Nabi angkat, maka kita tak angkatlah tangan. Kalau kita zikir, boleh zikir, tak ada masalah yang Nabi ajarkan. Tapi berkenaan dengan doa selepas solat, kita kata khilaf ulama. Adakah doa itu, ya sebagaimana Nabi SAW ada bahawa di penghujung solat itu doa mustajab, adakah selepas salam atau sebelum salam? Itu khilaf ulama. Ulama yang mengatakan selepas salam, itu yang dilakukan lepas habis zikir mereka berdoa. Tapi kalau kita lihat kepada pendapat yang mengatakan ianya adalah sebelum salam, makna selepas habis tasyahud mereka berdoa sebelum mereka beri salam. Okey, itu daripada sudut perbincangan. Adakah dubur salat, di penghujung salat, sebahagian daripadanya ataupun terpisah daripadanya? Sebagaimana seseorang itu dinamakan dubur seseorang itu sebahagian daripadanya ataupun terpisah daripadanya. Atau dubur binatang misalnya dia terpisah daripadanya ataupun sebahagian daripadanya. Kalau kita katakan sebahagian daripadanya, dia tak terpisah daripadanya, bermakna sebelum kita beri salam, kita doa selepas tasyahud kita. Sebagaimana Nabi SAW sentiasa baca 4 doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Nabi tidak pernah lupa untuk doa ni setiap selepas tasyahudnya, sebelum salam. Okey, dalam permasalahan yang dikhilafkan oleh ulama, kita masuk dengan, saya rasa terkeluar banyak. Kita cuba khususkan lagi. Ada pilihan, kita lihat makanan penting kita ambil perhatian. Di antaranya lagi adalah tidak menentukan upah atas orang yang sakit, menjauhkan diri dari mengambil upah yang lebih dari kebutuhannya. Maka semua itu lebih mendukung kemanjuran ruqyahnya. Berkenaan dengan ruqyah ni kita lihat, adakah boleh seseorang mengambil upah dalam ruqyah? Kita kata dasarnya boleh. Asas dasarnya boleh. Tapi kalau dijadikan sumber pendapatan, kesibukannya adalah untuk mendapat pendapatannya daripada ruqyah, kita kata ulama sebagai melihat dia sebagai perkara yang baik dielakkan. Kenapa dielakkan? Kerana nanti ruqyah kita tidaklah sangat berkesan. Kerana kita lebih pentingkan berapa dia nak kasih, kita akan pentingkan dia orang ni dia mesti kasih sikit, misalnya aku doa sikit lebih kurang lah. Kita kata begitu keadaannya. Jadi kita kata elakkan. Lakukan dalam ruqyah ni dengan penuh keikhlasan. Tetapi boleh tak kita minta mungkin lebih banyak? Kita kata boleh, berlaku. Kita lihat sahabat yang meruqyah minta apa sekumpulan kambing untuk meruqyah satu orang, dia minta sekumpulan kambing. Tak ada masalah. Banyaklah tu kira. Tapi kita katakan dalam keadaan ini jangan jadikan sebagai mata pencarian yang khusus misalnya, kerana dia akan menyebabkan kita nanti tumpuan kita, keikhlasan kita kurang. Begitulah kita katakan dalam keadaan ini kita cubalah dengan mengelakkan sesuatu perkara yang boleh merosakkan tumpuan kita dalam kita memberikan ruqyah.
Kedua, mengenal ruqyah-ruqyah dibolehkan berupa ayat Quran seperti Al-Fatihah, Mu'awwidhataini, akhir ayat Kursi, surah At-Taubah, permulaan surah Yunus, permulaan surah An-Nahl, akhir surah Al-Isra, permulaan surah Taha, akhir surah Mu'minun, permulaan surah Safat, permulaan surah Ghafir, akhir surah Jathiyat, akhir surah Al-Hashr. Dan di antara doa-doa Al-Quran yang disebutkan terdapat dalam Al-Kalimut Tayyib dan seumpamanya, disertai meludah sedikit. Ini bukan ludah betul, tapi isyarat ludah. Isyarat ludah mana tak keluarlah semua ludah-ludah, air ludah ni semua. Dia hanya, kita katakan macam apa, kita katakan nafas, mana ada sedikit tapi bukanlah yang kita lihat kalau orang meludah. Jangan nanti datangkan masalah lain pula. Disertai meludah sedikit setelah membaca dan mengulangi ayat tersebut sebagai 3 kali umpamanya atau lebih banyak. Ini paling baiklah. Dan doa pun begitu. Dalam kita berdoa, sebaiknya kita ulang. Sebab itu dalam hadis ini yang tadi, Ya Rab, Ya Rab, di antaranya ulama katakan, bukan sahaja dia musafir, bukan sahaja dalam keadaan terdesak, tetapi dia juga, dan bukan keadaan dia mengangkat tangan saja. Angkat tangan di antara adab-adabnya. Dan dia juga apa, kita katakan, dia mengulang-ulang, menunjukkan dia betul-betul merengek, mengoyak, merayu-rayu kepada Allah untuk dapatkan apa yang diminta. Ini adalah di antara adab yang dengannya insya-Allah lebih diperkenankan doa itu, insya-Allah. Tapi dalam keadaan demikian, kerana makanan, minuman, pakaian, dan dia dibesarkan dengan haram, Nabi kata bagaimana dia nak diterima doanya. Jadi perhatikanlah tentang perkara tersebut. Syarat orang yang diruqyahkan. Pertama, orang yang sakit adalah orang yang beriman, saleh, baik, takwa, konsisten asas agama, jauh dari yang diharamkan, maksiat, sifat aniaya, kerana Allah SWT berfirman. Pertama, berkenaan dengan orang yang sakit adalah orang yang beriman, tidak semestinya. Tidak semestinya. Boleh tak kita ruqyah satu jiran kita yang kafir misalnya? Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Kerana ruqyah ni adalah salah satu daripada perubatan. Cuma kita katakan sebaiknya orang yang diruqyah itu meyakini keberkesanannya. Dan ini berlaku kepada orang yang tidak beriman misalnya, mereka yakini, sebahagian mereka meyakini akan keberkesanannya. Jadi sebab itu kalau kita lihat dia insya-Allah berkesan. Cuma adakah syarat dia demikian? Kita kata tidak. Tapi sebaiknya kita katakan kalau dia jauh daripada Allah. Misalnya sebagian orang Islam pun kita lihat tak semestinya mereka adalah orang yang saleh, baik, takwa. Tapi kerana awak tak ada syarat ni, saya tak nak ruqyahkan awak. Betul? Tak boleh, kita beri nasihatinya. Tinggalkanlah ini, tinggalkanlah ini. Dan awak dekat rumah tak perlu ada ini. Benda-benda ni mendatangkan apa? Mendatangkan kemasukan syaitan dalam rumah awak. Masukkanlah, dengarkanlah akan ayat-ayat suci Al-Quran, gambar-gambar yang digantungkan dan patung-patung yang ada dibuang. Kerana apa? Dia akan menghalang kemasukan malaikat di rumah dan sebagainya. Maka kita boleh nasihati, bukan terus kita tinggalkannya. Kerana di antaranya kita boleh lakukan adalah kita berdakwah kepada mereka. Kerana mereka perlu kepada dakwah. Orang-orang yang kita lihat seperti yang kadang-kadang yang terkena akan rasukan dan sebagainya, di antaranya mereka kita katakan bahawa keimanan atau keakidah mereka sangat lemah. Jadi kita harus bantu juga, perkukuhkan akidahnya, perkukuhkan amal-amalannya, supaya dia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Cuma memang kalau kita katakan bahawa ada ketika kita tidak dapat bantu kerana kita kesibukan, itu kita berikanlah kepada orang yang lain yang boleh membantu. Allah SWT berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Dalam firman Allah SWT yang lain, Allah Ta'ala berfirman, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan jikalau kamu menjadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar. Dasarnya poin yang kita bincangkan adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh, tidak akan menyahut. Kalau kita panggil orang dari tempat yang jauh, dia tidak akan menyahut. Biasanya tidak begitu berpengaruh terhadap ahli maksiat, meninggalkan kewajipan takabur sombong, melakukan isbal, yakni meninggi, menjulurkan pakaian hingga menutup buku kaki atau buku lali, mata kaki, mencukur janggut, ketinggalan salat dan menundanya, melalaikan ibadah dan seumpama yang demikian itu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa sebaiknya adalah orang itu untuk dapat bantuan Allah lebih diharapkan, lakukanlah segala perintah, tinggalkanlah segala larangan. Kalau dia pincang, kita nasihatinya. Kalau mereka pincang, bukan bermakna kita tidak bantu, tapi kita bantu. Di samping itu kita memberikan mereka beberapa perkara ajaran, tunjuk ajar, supaya mereka menguatkan diri mereka, supaya mereka selalu melakukan sebagai contoh zikir pagi petang mereka, zikir sebelum tidur mereka dan sebagainya. Ini semua adalah bantuan yang kita berikan kepada mereka yang mungkin tidak memahami akan apa yang kewajipan yang mereka harus lakukan. Maka apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, nescaya bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu. Sebagaimana kedua, orang yang sakit meyakini bahawa Al-Quran adalah penawar, rahmat dan obat yang berguna. Apabila ia ragu-ragu, maka hal itu tidak ada gunanya. Misalnya ia berkata, cubalah ruqyah. Jika manfaat, alhamdulillah, dan jika tidak bermanfaat juga tidak apa-apa. Tapi harus yakin dengan mantap bahawa ayat tersebut benar-benar bermanfaat. Sesungguhnya ayat itulah penawar yang sebenarnya, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakini bahawa Al-Quran adalah penawar, syifa, dengan keyakinan yang sungguh. Kalau tak baik, kita jangan salahkan Al-Qurannya. Kita katakan belum menemui akan ajalnya, atau kita katakan belum menemui akan kesesuaiannya. Jadi kita tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kita teruskan. Kerana sebagaimana kita kalau tak berjaya satu obat, kita terus pergi mencari obat yang lain. Begitulah kita terus memakan obat tu. Tidak kita terus putus. Dah kalau begitu tak payah makan obat terus. Tidak. Kita akan makan obat juga. Cari yang lebih berkesan. Kalau misalnya kita baca sekali tak berkesan, baca 2 kali. Kalau 2 kali tak berkesan, 3, dan begitulah selanjutnya. Sampailah kita lihat kita dapat bantuan Allah. Dan bantuan Allah selalu datang pada akhir-akhir waktu. Apabila kita dah sampai, dah tak boleh, kita bersabar juga, insya-Allah datang bantuan Allah. Kedua, orang yang sakit meyakini bahawa Al-Quran adalah penawar. Ketiga, jika wanita, maka harus menutup aurat dengan benar sesuai syariat atau sesuai syariat, dan harus ditemani oleh mahram. Maka apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, nescaya bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat ruqyah yang kita boleh bincangkan, boleh kita baca juga. Mungkin kalau ada masa di akhir sesi ini, insya-Allah. Kita ada lagi masa. Sebelum saya masuk pada saya punya buku, yang ini kita akan menjawab soalan-soalan yang diberikan. Pada bulan Ramadan, syaitan dikurung. Mengapa ada orang yang diganggu, dirasuk pada bulan tersebut? Baik. Soalannya adalah berkaitan dengan adakah bulan Ramadan semua syaitan dibelenggu? Sebenarnya syaitan yang dibelenggu sebagaimana dalam lafaz Imam Ahmad menerangkan, wasufidat maradatis syayatin, wasufidat maradatus syayatin. Maka dibelenggu syaitan-syaitan yang degil-degil. Jadi yang dimaksudkan yang dibelenggu syaitan adalah syaitan yang degil-degil sahaja. Sebab itu dalam bulan Ramadan, kita kalau nak baca Quran, perlu tak kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim? Soalan. Perlu tak?
Perlu. Kalau masuk tandas, perlu tak kita baca lagi doa a'udzubika, dalam baca kita baca doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ithi. Perlu tak kita baca? Perlu. Menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan bukan semua syaitan dibelenggu. Yang dibelenggu hanyalah syaitan-syaitan yang degil-degil. Dan apabila kita lihat dalam bulan Ramadan juga ada yang kena rasuk. Jadi tidaklah bermakna di situ hadis ini tidak tepat. Bahkan hadis bertepatan. Suatu hadis saling menafsirkan yang lain. Jadi makna tambahan daripada hadis yang telah datangkan Imam Ahmad adalah menerangkan bahawa golongan syaitan yang dibelenggu adalah golongan yang degil-degil, yang jahat sekali, yang dinamakan maradatus syayatin. Jadi dengan itu perlu kita ambil perhatian kali ini. Bermakna dalam bulan Ramadan tetap kita meminta perlindungan Allah. Kita kalau amalkan misalnya pada selain bulan Ramadan, doa sebelum tidur, amalan sebelum tidur yang diajar, maka bulan Ramadan lakukan juga sepertinya. Jangan kita kata bulan Ramadan tak ada syaitan, tak. Bahkan kita lakukan. Bagaimana caranya untuk menyembuhkan kerasukan walaupun telah puas berubat? Sahabat saya sentiasa mengerjakan salat-salat sunat, menghadiri majlis-majlis zikir. Ini mesti nak tanya juga majlis zikir apa tetapi dia tetap diganggu setelah majlis zikir selepas salat tarawih. Harap dapat Ustaz jelaskan, terima kasih. Baik, kita katakan pertama, dalam kita berusaha menghilangkan sesuatu penyakit, kalau dia tak hilang, kita tak akan berusaha. Maknanya kita tidak putus asa. Jadi apabila kita mengambil sebab untuk kesembuhan, jangan kita yakin sebab itu yang akan sembuhkan kita. Kalau kita ruqyah misalnya, kita kata bukan ruqyah itu yang sembuhkan kita, Allah yang sembuhkan. Jadi kalaulah misalnya kita inginkan penyembuhan, kalau kita inginkan penyembuhan daripada Allah, perlulah kita bersabar. Perlulah kita tahu bahawa kita sedang diuji. Dan setiap yang kita perolehi adalah kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Ajaban li amri mu'min, kullu amruhu kana lahu khair, wa laysa dhalika ila al-mu'min, fa idza asabahu as-sarra syakar fa kana khairan lah, wa idza asabahu ad-dharra sabar fa kana khairan lah." Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sangat mengagumkan urusan orang-orang yang beriman, kerana urusannya ini semuanya baik untuknya, dan ini tidaklah diberikan melainkan kepada orang yang beriman. Kalau ditimpa atau diberikan kepadanya kesenangan, dia bersyukur, dan itu adalah baik untuknya. Dan kalau diberikan sesuatu kesusahan, dia bersabar, dan itu adalah baik untuknya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ni sentiasa dalam kebaikan. Perspektif orang yang beriman, dalam dia dapat kebaikan, dalam dia dapat cubaan, semuanya adalah baik sebenarnya, kerana sumber kepada pahala yang banyak. Bersyukur dapat pahala, bersabar dapat pahala, bahkan bersabar pahalanya Masya Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya pahala-pahala yang disediakan bagi orang yang bersabar dengan tanpa hisab. Subhanallah. Jadi jangan kita perlekehkan kesabaran. Jadi kesabaran penting dilakukan. Kedua, kalaulah majlis yang dilakukan majlis zikir ini, pastikan majlis zikir yang dimaksudkan adalah majlis zikir yang Nabi maksudkan. Maknanya apa? Kalau majlis zikir itu tidak ada di masa zaman Nabi, maka itu bukan majlis zikir yang dimaksudkan. Majlis zikir yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah majlis bacaan Quran misalnya. Kita saling bertilawah Quran bersama mungkin. Dan juga majlis ilmu dinamakan majlis zikir. Berkenaan majlis yang dilakukan zikir, misalnya bacalah misalnya 1000 kali Subhanallah, sesama baca. Tidak, itu bukan majlis zikir Nabi ajar. Atau selawat misalnya 1000 kali, 2000 kali. Kita kata bukan majlis yang telah diajarkan Nabi SAW. Kita lakukan
Majlis zikir ni apabila kita datang majlis ilmu, datang membesarkan Allah, menerangkan kebesaran Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, maka ini semua adalah majlis zikir. Majlis ini adalah majlis zikir kerana kita belajar ilmu yang dituntut oleh Allah Ta'ala, sama ada tuntutan jazm, fardu atau tuntutan sunat misalnya. Dan kita tahu bahawa tidak akan sia-sia kita datang untuk belajar mana-mana ilmu agama. Sebab itu dalam ayat yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi mana-mana majlis yang ada bacaan Al-Quran, di situ kita boleh katakan nama majlis zikir. Tapi kalau selain daripada itu, kalau majlis-majlisnya tidak ada ditunjuk ajar daripada Nabi SAW, kita elakkan daripada sibukkan kita dalamnya. Sibukkan dengan zikir bersendirian lebih baik daripada berada dalam majlis seperti itu. Dia tidak masuk dalam kategori man zakarani 'inda nafsihi zakartuhu 'inda nafsi. Wa man zakara fi ma lain zakartu fi ma lain a'zamu minhu. Sebarang siapa mengingatiku bersendirian, aku akan mengingatinya bersendirian. Barang siapa mengingatiku dengan beramai, maka aku akan mengingati dengan kelompok yang lebih ramai daripada itu. Jadi kita kata bukan peringatan di situ adalah peringatan seperti kita lihat yang dimaksudkan oleh sebahagian, kita kumpul, kita buat majlis bukan beramai-ramai, kita buat majlis zikir tertentu dan sebagainya, yang mana kita lihat zikir itu tak pernah dibaca, tak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian kita lihat daripada dia teruskan dengan amal ibadah solat sunatnya. Dia minta kepada Allah dalam waktu dia sujud, dan ambil waktu-waktu yang mustajab. Cari waktu-waktu keadaan tempat yang mustajab dilakukan, supaya dia dapat insya-Allah satu ketika kelak bertepatan dengan waktu tempat yang mustajab, sehingga Allah menerima akan doanya. Jadi jangan berputus asa pertama. Dan hatta kalau dia berterusan pun, selalu haraplah ganjaran daripada Allah di atas cubaan ujian ini. Ini ujian, dan ujian perlulah dihadapi, diharungi dalam kesabaran. Berkenaan dengan mengobatinya kita akan bincangkan, dan kalau tak sempat ayat ini sebenarnya dibaca. Ayat ini adalah ayat yang boleh dibacakan untuk menghilangkan penyakit ataupun kita katakan gangguan tersebut. Dia boleh membacanya sendiri, atau dia boleh misalnya mendengarkan orang membacakan ke atasnya. Begitu juga dia boleh dengar misalnya kaset ataupun CD yang telah ada bacaan ini, tak ada masalah. Tapi dengan setiap kali dia bukanya dengan niat ruqyah. Jadi dengan niat kita al-umur bimaqasidiha, setiap urusan kita dengan sebagaimana yang kita niatkan. Jadi bacaan kita, kalau bacaan biasa, tidak berbeza dengan bacaan kita baca sebagai ruqyah. Jadi niatkan dengan ruqyah. Bolehkah seorang ustaz scanning pesakit melalui alat seperti batu? Scanning sekarang kita pakai scan macam-macam alat. Tapi batu boleh tak jadikan alat untuk scanning? Contoh, kalau batu itu bergoyang, mana dia bergerak. Kalau dia bergerak straight, ada makna. Kalau bergerak pusing, ada. Ni kita katakan, adakah betul ini dakwaan? Dan kalau dia yakini tanpa ada dasar, kita kata takut diperdayakan. Syaitan boleh gerakkannya, bukan tak boleh gerakkannya. Tapi apabila yang kita tergadai adalah kepercayaan kita, yang tergadai adalah keyakinan kita. Betul lah batu ni, batu special ni. Dah habis dah. Macam mana kita lihat? Jadi jangan, benda seperti ni tak perlu kita mendalami. Mana kita tahu ini mana rahsia batu. Ni ahli batu. Saya ahli batu. Tengok ni batu ni, ni faedah begini. Batu ini apa semua ilmu ni? Ilmu ni tidak memberikan kemanfaatan sebenarnya. Dia sama seperti ilmu nujum. Kerana dengannya awak meyakini sesuatu yang tak patut awak yakini ada kekuasaan di dalamnya, dan dia boleh bawa kepada kesyirikan. Tutup jalan tersebut. Janganlah pelajari ilmu tersebut. Pelajari ilmu yang lain. Kedoktoran lebih baik, mengurut pun boleh. Tapi kita katakan elakkan daripada kita belajar seperti itu, yang tidak memberikan kemanfaatan dan bahkan membahayakan akidah kita. Nanti saya akan datangkan ciri-ciri pengobat
yang kita elakkan daripadanya, kerana ditakuti di situ ada dia menggunakan kesihiran atau bantuan jin. Seperti contoh kita, dan soalan kedua, gunakan telur untuk trap jin. Subhanallah. Gunakan telur untuk trap jin. Kita katakan dibuat kepercayaan, dia percaya bahawa jin tu ada. Nah, tengok letak apa, bergerak jin tu lah. Nak dia pusing-pusing kat dalam sampai bergerak apa dia punya telur. Kita kata ini semua tipu daya. Dan macam mana awak tahu? Pertama, kemungkinan ada ayam yang anak ayam yang sedang apa nak keluar bergerak, dan kemungkinan yang banyak. Jadi apabila awak meyakini sesuatu yang awak ingin yakini, itulah menyebabkan kita lihat tergugat di kepercayaan. Lepas itu dia rasa dia special. Aku ada touch dengan apa? Ada special touch. Boleh rasa, boleh nampak, boleh dan boleh dia kata. Bahkan sebahagian mereka kata bahawa belakang awak ni ada apa namanya? Tombak. Sebab tu badan awak sakit. Biasa tarik tombaknya. Tombak hilang sakit. Jadi kita kata betul ke? Macam mana? Memang kalau betul dia cabut tombak tu dia hilang sakit. Kita katakan pertama dia tak ada ilmu ghaib. Dan tak ada seorang boleh nampak jin dan syaitan dalam bentuk asal. Siapa mengaku dia nampak, dia pendusta. Yang boleh nampak apabila dia berubah menjelma kepada selain. Dan apabila kita katakan demikian, nampaknya seseorang begini-begini, kita kata apa hujah awak? Kalau ada hujah, tak ada masalah. Tapi kita lihat sebahagian mereka hanya dakwaan-dakwaan nak merasakan orang bahawa dia adalah special. Jadi lebih baik pergi pada dia, jangan pergi pada orang itu, dan sebagainya. Ustaz, ada orang mengatakan Nabi itu syifa seperti yang ada dalam Qasidah Busyairi. Apakah konsekuensi pernyataan seperti itu? Kita katakan Nabi SAW syifa ni dia kalimah umum. Syifa untuk apa? Syifa'ul qulub. Alhamdulillah, betul. Dia mengajar orang supaya menghilangkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang terbesar syirik dan sebagainya. Kalau itu yang dimaksudkan, kita kata betul. Tapi kalau syifa dimaksud sini ialah Nabi SAW kita sebut banyak-banyak kali kita dapat syifa. Kita kata kalau kita selawat banyak ke atas Nabi, memang hajat kita boleh tercapai. Di antaranya kita lihat dalam hadis yang mana Nabi SAW sahabat bila berkata dia selawat pada Nabi dengan banyak, Nabi mengikrarkannya, menunjukkan boleh berselawat atas Nabi, dan bahkan selawat atas Nabi banyak kesan yang baik. Tapi bukan selawat yang kita buat dengan berjemaah, tidak. Selawat yang kita lakukan secara sendirian, secara berkali-kali. Yang selawat yang Nabi yang kita digalakkan adalah selawat ke atas Nabi SAW satu hari mungkin 100 kali, ataupun kita tak boleh 10 kali, sekurang-kurangnya sekali pun. Dan kita selawat ke atas yang wajib. Solat mesti wajib kita selawat dan sebagainya. Jadi kalau kita, itu yang dimaksudkan sebagai dengan apa, dengan siapa yang lakukan banyak selawat, Allah akan menyempurnakan hajatnya, tak ada masalah di situ, hadis, mengikut hadis tersebut. Tapi bukanlah dengan majlis-majlis tertentu, dengan kita bacakan lafaz-lafaz yang tak pernah ada Nabi ajar tentang selawat seperti itu, kita kata tidak. Di antara selawat-selawat yang Nabi ajar yang telah ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, berkenaan dengan selawat-selawat yang tidak ada, kita elakkan daripada kita bacakannya, kerana tidak datang daripada Nabi, dan itu karangan manusia, karangan para alim ulama', maka tidak perlulah kita berikan keutamaan. Berikan keutamaan pada selawat yang terbaik, itu selawat Ibrahimiyah Nabi, yang mana Nabi ajarkan untuk dibaca dalam salat. Baca selawat itu, banyakkan membacanya. Dan apabila kita bacakan bahawa syifa ni maksudnya adalah dengan kita banyak selawat demikian, maka di sini ada permasalahan. Kerana kita tidak menganggap bahawa baca lafaz-lafaz itu
adalah lafaz yang memberi ke syifa atau memberikan kepada syifa. Sedangkan lafaz kalau yang memberi syifa ni, sebagai kita boleh katakan ini semua adalah lafaz yang boleh beri kepada syifa, maka kita harus ada dalil, barulah kita boleh katakan demikian. Kalau tak ada dalil, hanya dakwaan, maka tinggallah dakwaan tersebut tidak boleh diambil sebagai kekuatan dalil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita pergi pada lafaz-lafaz bersama kita ni. Pertama, surah Al-Fatihah. Surah Fatihah di antara namanya adalah Ar-Ruqyah. Di antara nama surah Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Dan Fatihah mempunyai berapa banyak nama, di antaranya Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Wal Quranul Azim, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan di antaranya Ar-Ruqyah, dan di antaranya juga Syifa. Berkenaan dengan ada soalan, apakah dalil manusia tidak boleh nampak jin? Kerana dia menyatakan sebagai manusia diberi kelebihan melihat jin. Apakah ini benar? Suatu kelebihan? Tiada, tidak benar. Pertama, Allah SWT berfirman, Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya dia atau mereka melihat kamu di mana kamu tidak dapat melihat mereka. Allah telah menerangkan kita tak dapat melihat mereka. Jadi siapa yang mendustakan kalimah Allah ni, dia telah mendustakan Quran. Tak boleh seorang mengatakan dia boleh lihat. Dia harus dustakan penglihatannya itu. Kalau yang dia lihat, kita kata bukan jin, yang dalam bentuk asal adalah daripada jelmaannya. Jadi jelmaan jin, kita kata boleh. Semua orang kalau dibenarkan oleh Allah untuk kita menemui ataupun menampak jelmaan jin, tak ada masalah. Itu bukan kita melihat jin, kita melihat jelmaannya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW telah menerangkan di Madinah ada sukan ni penduduk sebenarnya adalah jin-jin yang duduk di situ. Kalau kau nampak, Nabi SAW menerangkan, kalau kamu nampak ular dalam rumah kamu, halau dia dulu 3 kali dengan nama Allah. Kalau dia tak pergi, baru boleh bunuh. Jadi menunjukkan ini jelmaan jin kepada dalam bentuk ular. Dan di sini bermakna jelmaannya bukan kita nampak secara hakikat jin itu. Jadi kita kata dasarnya tak boleh melihat. Dan suatu kelebihan itu kita katakan ditakuti dia sebagai tipu daya syaitan untuk mengatakan dia atau menjatuhkan dalam perkara yang lebih dahsyat lagi. Sebab tu sebahagian kita lihat dia apabila dia meruqyah orang, dia kata dia bawa satu orang ni special, dia kata dia boleh lihat jin. Jadi senang ubat orang nanti. Jadi kita katakan juga tidak ada petunjuk daripada Nabi SAW. Kalau yang boleh lihat jin sepatutnya adalah kita lihat yang yang boleh melihat jin daripada sudut itulah para sahabat sepatutnya. Cuma dalam masalah ni, adakah Nabi boleh melihat jin? Di sini ada khilaf. Adakah Nabi boleh melihat jin? Di sini ada masalah khilaf yang kita tak perlu bincangkannya. Tetapi kita katakan tentang manusia yang lain. Kerana dalam sudut ini, adakah Nabi berdakwah kepada mereka dalam bentuk asal mereka ataupun dalam bentuk mereka jemaah? Ini dalam khilaf ulama berkaitan dengan dakwah Nabi SAW kepada jin. Jadi kalau kita lihat daripada dasar ni, elakkan daripada mengatakan sesuatu yang gaib yang kita tidak ada dalil hujah, yang mana hujah itu bersumber daripada wahyu. Kerana hujah bersumber wahyu lah yang kita katakan yang kukuh, yang boleh kita meyakini dan meyakinkan orang lain terhadapnya. Manakala kita yakin sendiri, itu bukan menjadi masalah yang kepada yang lain. Kerana banyak orang nak percaya apa dia suka. Jadi apabila dia percaya apa dia suka, ataupun dia nampak, mungkin kita kata dia nampak betul pun, kita kata nampaknya hanyalah bukan
bentuk asalnya, tetapi adalah jelmaannya. Jadi dengan ini tidak boleh kita mendakwa bahawa ayat ini bukan apa kita katakan sebagai kita batalkan ayat ini dengan mengatakan ada sebahagian manusia boleh melihat jin. Kemudian kita kembali kepada bacaan. Jadi surah Fatihah adalah surah yang paling berkesan. Bahkan surah Fatihah bukan saja digunakan untuk meruqyah orang rasukan, juga untuk meruqyah penyakit-penyakit yang lain. Sebahagian kita lihat meruqyah, ada riwayatan daripada salafus salihin meruqyahkan surah Fatihah selepas terkena sengatan. Sebahagian membacakan Fatihah terhadap penyakit demam dan sebagainya, menunjukkan bahawa Fatihah ni dia adalah ruqyah. Bermakna kita boleh ruqyahkan diri kita. Bahkan kalau kita ada sakit di mana-mana bahagian di badan kita, kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit, kita bacakan Fatihah yang banyak, berkali-kalilah. InsyaAllah penyakit itu akan hilang, ataupun sakit itu akan hilang insyaAllah. Dan Aisyah radhiyallahu anha, semasa kegeringan Nabi SAW, dia menggunakan tangan Nabi SAW lalu dibacakan. Kerana tangan Nabi lebih dia mengatakan bahawa tangan Nabi SAW adalah lebih diberkati. Jadi bermakna asalnya tangan kita sendirilah. Tapi kerana kita tahu semua yang lahir daripada Nabi SAW adalah merupakan keberkatan, tak ada masalah kita mengambil keberkatan daripada Nabi SAW. Yang masalahnya apabila tidak ada kepastian. Ramai mendakwa misalnya sekarang janggut Nabi SAW dia ada, lalu dia bertabaruk dengannya. Jadi kita kata pertama dakwah ini perlu dipastikan. Bagaimana awak tahu ini adalah janggut Nabi SAW? Dan dengan itu perlu kita ambil perhatian. Jangan kita terpedaya sahaja dengan dakwaan bahawa ada orang telah mencelupkan janggut Nabi kepada bacaan air yang telah diletakkan pada janggut tersebut. Baik, baki 5 minit. Kemudian kita lihat surah Al-Baqarah dibacakan, dan permulaannya dan dibacakan juga di wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini juga baik untuk mereka yang terkena sihir, dibacakan ayat ini. Pada umumnya kita boleh bacakan ayat-ayat yang sama kepada yang diganggu dengan yang kena sihir. Tapi kalau yang kena sihir, kita boleh tambahkan dengan ayat-ayat yang ada yang khusus dalam bab sihir, yang menerangkan tentang bab sihir. Jadi itu lebih baik lagi kita lakukannya. Kalau tidak, baca saja apa sahaja dalam Al-Quran, tidak mengapa. Sebenarnya dasarnya adalah semua dari yang ada dalam Al-Quran adalah merupakan syifa. Jadi dengan keyakinan bacaan kita, insya-Allah akan memberi kesan. Kemudian kita bacakan ayat kursi. Sebelum itu bacakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri sampai habis. Kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian di akhir surah Baqarah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian kita baca juga awal surah Ali Imran daripada 19 hingga 18 juga awalnya boleh. Dan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy yughshi al-laila wan nahara yatlubuhu hafifa hingga akhir surah Al-A'raf. Kemudian pergi pada surah yang sama, wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Sebahagian ayat ini boleh dibacakan berkali-kali. Sebahagian ayatnya yang menerangkan wa fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun, seperti telah berlakulah
kebenaran dan terbatallah akan apa yang mereka lakukan. Kita boleh baca berkali-kali mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan kebenaran dan membatalkan dan menghapuskan akan apa yang mereka lakukan daripada kesihiran. Tak ada masalah dengan kita bacakan berulang kali. Kemudian falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Sebagai membacakan innallaha sayubtilu berkali-kali, minta Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah Taala membatalkannya kesihiran tersebut. Dan ini adalah ayat-ayat yang baik untuk kesihiran juga. Wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahir haitsu ata. Kita dibacakan wa la yuflihu as-sahir haitsu ata juga berkali. Ini tujuan kita bacakan berkali kita dengan kita pengharapan, optimis bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna ayat tersebut, sebagaimana Allah membatalkan sihir golongan ahli sihir di zaman Nabi Musa AS, dengannya membatalkan juga sihir yang berlaku sekarang ini. Dan ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Ini adalah peringatan kepada kita dan juga kepada golongan jin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan dengan sia-sia. Sebab tu ayat-ayat ini sebenarnya bukan sahaja merupakan, kita katakan, pengobat, tetapi juga merupakan akan peringatan kepada kita dan peringatan kepada jin yang mengganggu dan sebagainya, agar mereka kenal kenapakah mereka diciptakan dan Allah yang menciptakan mereka dan kekuasaan Allah mengatasi segala-galanya. Jadi dengan itu kita juga menerangkan kepada mereka akan keesaan Allah, kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Dengannya mereka akan tunduk, mereka akan meninggalkan kerja mereka yang zalim ini. Dan Allah Ta'ala firman was-safati saffa was-fazzajirati zajra fattaliyati dzikra inna ilahakum la wahid ila akhir surah Saf. Dan wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Suratul Ahqaf habiskan seperti mana yang telah didatangkan. Dan ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Suratul Rahman yang kita tahu. Dan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dan sebaiknya sebelum awak bacakannya, awak pelikkan tafsiran Al-Quran ataupun terjemahannya. Jadi sebelum awak baca, awak tahu apa awak baca, supaya bacaan awak lebih berkesan. Jadi apabila awak baca, awak faham bahawa ini awak baca dengan penuh keyakinan dan kesannya insya-Allah lebih lagi daripada bacaan awak hanya merupakan bacaan. Okey. Jadi sekurang-kurangnya sekalipun awak dah melaluinya, jadi awak tahu bahawa bila awak baca, dia ada beberapa perkara yang penting yang kita ingin mendatangkan dalam hati kita dan juga yang mendengar, begitulah juga yang mengganggu misalnya. Dan firman Allah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Suratul Jin. Lalu kita bacakan suratul Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kita bacakan qul huwallahu ahad. Kita bacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kita bacakan yang ini kita boleh bacakan 3 kali. Dan doa-doa yang kita bacakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma khalaq wa bara'a wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarikan yatruku bi khair. Ini adalah lafaz yang baik, kita memahaminya juga.
Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikan, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar daripadanya, dari kejahatan fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali dengan tujuan baik, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian kita bacakan Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa min syarri kulli dhi'ain. Dengan nama Allah, dia membebaskanmu dari segala gangguan penyakit, dia menyembuhkanmu dari kejahatan para penghasad ketika hasadnya, dan dari kejahatan setiap gangguan mata. Dan ini adalah lafaz-lafaz. Sebenarnya ada lagi lafaz-lafaz yang boleh dirujuk dalam kitab yang kedua, insya-Allah. Kita berhenti seketika sekarang ini, sementara kita mempersiapkan diri kita untuk solat zuhur. Dan selepas solat zuhur jam berapa? Jam 1:30 insya-Allah kita kembali untuk kita meneruskan, mungkin menilai dan mengamati akan buku yang kedua, insya-Allah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada beberapa pengumuman sebelum kita berhenti untuk makan tengah hari dan salat zuhur. Bagi muslimin diharapkan kita keluar bahagian kiri saya, pintu di sebelah sana, dan muslimat di bahagian belakang sana. Barang siapa yang ingin infak, ada disediakan tabung infak juga. Dan insya-Allah kita akan kembali di sini pada 1:30 petang untuk melanjutkan perbincangan kita, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.